Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 10 dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya pendidikan vernakular. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk pendidikan vernakular, ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud pendidikan vernakular. Yang kedua, sekolah vernakular Melayu. Yang ketiga, sekolah vernakular Tamil. Yang keempat, sekolah vernakular Cina. Dan yang kelima, sekolah vernakular Inggeris. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, maksud pendidikan vernakular dahulu. Pendidikan vernakular merupakan sekolah yang menggunakan bahasa ibunda ataupun bahasa kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Apa maksud pendidikan vernakular? Pendidikan vernakular adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda. Ingat pendidikan vernakular ni sekolah guna bahasa apa? Guna bahasa ibunda. Ibunda kaum masing-masing. Penubuhan sekolah berasingan mengikut kaum masing-masing dan murid-murid dipisahkan mengikut kaum masing-masing. Ingat apa maksud pendidikan vernakular? Pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat sekolah vernakular Melayu. Sekolah vernakular Melayu hanya ditubuhkan pada peringkat sekolah rendah sahaja, dengan matlamat beriti menjadikan orang Melayu sebagai petani yang melebihi bapanya. Sukatan pelajaran yang diajar adalah terbatas. Pelajar perempuan mula diberi pendidikan selepas tertubuhnya sekolah Melayu untuk pelajar perempuan di negeri-negeri Selat. Sebelum daripada itu, pelajar perempuan tak pernah dapat langsung pendidikan. Sekolah khusus untuk golongan elit pula dibina di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Jadi sekolah vernakular Melayu ni hanya diperkenalkan di peringkat mana? Peringkat sekolah rendah sahaja. Apa tujuannya? Menjadikan orang Melayu sebagai petani yang melebihi bapanya. Okey, seterusnya kita lihat sekolah vernakular Tamil. Disebabkan orang India masuk ke tanah Melayu tinggal di kawasan ladang getah, jadi sekolah vernakular Tamil dibina oleh pengusaha ladang getah. Contoh sekolah vernakular Tamil adalah sekolah Tamil Vivekananda di Seremban. Ianya menggunakan sukatan pelajaran dari India, bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, menggunakan buku dari India dan mengambil guru-guru dari negara India. Dia punya formula ciri-ciri sekolah vernakular Tamil ialah suka baca buku baru. Suka merujuk pada sukatan, baca merujuk pada bahasa, persamaan pada sebutan ba di depan. Baca bahasa. Buku merujuk pada buku juga. Baru merujuk pada guru, persamaan pada sebutan ru di belakang. Baru, guru. Jadi apa formula untuk ciri-ciri sekolah vernakular Tamil? Suka baca buku baru. Ingat sekolah vernakular Tamil ditubuhkan oleh siapa? Pengusaha ladang getah. Suka tu merujuk pada sukatan pelajaran dari India. Baca merujuk pada bahasa Tamil. Buku merujuk pada buku diambil daripada India. Baru merujuk pada guru-guru diambil daripada India. Okey, seterusnya sekolah vernakular Cina. Sekolah vernakular Cina ni dibina oleh pedagang dari Cina. Ingatlah, orang Cina ni banyak masuk ke tanah Melayu bekerja sebagai pedagang ataupun peniaga. Sebab tu sekolah vernakular Cina dibina oleh siapa? Oleh pedagang dari Cina. Kalau sekolah vernakular Tamil tadi dibina oleh siapa? Oleh pengusaha ladang getah. Kalau sekolah vernakular Cina dibina oleh siapa? Pedagang yang kaya dari negara Cina. Contoh sekolah vernakular Cina ialah sekolah Chunghua di Kuala Pilah. Ianya menggunakan sukatan pelajaran dari Cina, menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar, menggunakan buku dari Cina dan mengambil guru-guru dari negara Cina. Jadi apa formula untuk ciri-ciri sekolah vernakular Cina? Suka baca buku baru juga. Sama macam ciri-ciri sekolah vernakular Tamil tadi. Suka merujuk pada sukatan, persamaan pada sebutan suka di depan. Suka, sukatan. Baca merujuk pada
bahasa. Bersama pada sebutan ba di depan. Baca bahasa. Buku merujuk pada buku juga. Baru merujuk pada guru. Bersama pada sebutan ru di belakang. Baru guru. Jadi apa formula untuk ciri-ciri sekolah vernakular Cina? Suka baca buku baru. Suka sukatan dari Cina. Buku-buku daripada Cina. Baca merujuk pada bahasa Cina. Baru merujuk pada guru. Jadi suka baca buku baru. Sama macam sekolah Tamil tadi. Jadi ada apa perbezaan antara sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil? Ada 4 perbezaan. Formula apa? Suka baca buku baru. Kalau suka tu apa? Sukatan. Kalau sekolah vernakular Tamil, sukatan pelajaran daripada India. Kalau sekolah vernakular Cina, sukatan pelajaran daripada Cina. Baca merujuk pada bahasa. Kalau sekolah vernakular Tamil menggunakan bahasa India. Sekolah vernakular Cina menggunakan bahasa Cina. Buku merujuk pada buku juga. Kalau sekolah vernakular Tamil, buku daripada India. Sekolah vernakular Cina, buku daripada negara Cina. Baru merujuk pada guru. Kalau sekolah vernakular Tamil, guru daripada India. Sekolah vernakular Cina, guru-guru diambil daripada negara Cina. Okey, last sekali adalah sekolah vernakular Inggeris. Ianya telah dibina oleh mubalik Kristian di bandar-bandar utama. Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan ataupun golongan elit, menggunakan sukatan pelajaran daripada England. Pasal apa sukatan pelajaran daripada England? Sebab sekolah vernakular Inggeris. Inggeris ni merujuk pada negara yang menjajah kita, iaitu British. British ni ibu negaranya di mana? Di England. Jadi sekolah vernakular Inggeris menggunakan sukatan pelajaran daripada mana? Daripada England. Sekolah Inggeris terawal adalah di negeri-negeri Selat. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan bab 10 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Kita tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Kita tengok SPM sebenar warna oranye. 2010 tak naik, 2011 naik struktur dengan esei, 2012 tak naik, 2013 naik esei, 2014 naik esei, 2015 naik esei, 2016 tak naik, 2017 naik esei, 2018 tak naik, 2019 pun tak naik. 2020 ya berkemungkinan besar akan naik pada tahun 2020 ini. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, tengok SPM ulangan. Warna kelabu bawah tu. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik struktur, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik esei, 18 ulangan esei, 19 ulangan esei, 2020 ulangan pun tak naik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Sebab apa? Sebab 2 tahun kebelakangan ni tak naik. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat, sebab pasti akan naik satu soalan dalam SPM 2020 ini. Tengok dia punya trend, cikgu ulang balik lah. Tengok yang warna oranye SPM sebenar tu. Tak naik, naik, tak naik, 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 tak naik, naik, tak naik, tak naik. 2020 berkemungkinan besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tajuk apa kita belajar tadi? Pendidikan vernakular. Setakat hingga ke hari ini, daripada 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni, tak pernah langsung lagi ditanya tajuk pendidikan vernakular ini. Jadi tolong hafal semua perkara berkaitan dengan pendidikan vernakular yang kita belajar tadi. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 1, 3, 3, 3. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu ditanya. Soalan A ditanya, apakah maksud pendidikan vernakular? Apa kehendak soalan? Maksud pendidikan vernakular. Ingatlah pendidikan vernakular ni menggunakan bahasa apa? Bahasa ibunda kaum masing-masing. Okey, sebelum nak jawab, tengok dulu di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman dah untuk soalan struktur ni? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Maksud pendidikan vernakular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. Okey, soalan B ditanya. Nyatakan ciri-ciri pendidikan vernakular. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri pendidikan vernakular. Ada formula tak? Ciri-ciri pendidikan vernakular ada apa formulanya? Suka baca buku baru. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa?
ada pembuka pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Ciri-ciri pendidikan vernakular ialah menggunakan sukatan pelajaran dari negara asal. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Kena guna number. Jadi lepas titik tulis kedua, koma. Menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing. Titik. Lepas kedua, ketiga. Buku teks dibawa dari negara asal. Lepas ketiga, keempat. Guru-guru diambil dari negara asal. Okey, soalan C ditanya, mengapakah pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan kaum di negara kita? Apa kehendak soalan? Pendidikan vernakular tidak berjaya membentuk perpaduan kaum. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa tadi? Ada pembuka, ya, pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan kaum di negara kita ialah pendidikan berorientasikan mengikut kaum masing-masing. Titik. Nanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, murid-murid pelbagai kaum diasingkan. Lepas kedua, ketiga, tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama. Kalau nak masuk ikut ciri-ciri sistem pendidikan vernakular boleh tak? Boleh. Apa formula ciri-ciri tadi? Suka baca buku baru. Ya. Kenapa tak wujud perpaduan? Sebab sukatan dari negara asal masing-masing. Baca tu apa? Menggunakan bahasa masing-masing. Buku tu apa? Buku teks dari negara asal masing-masing. Baru tu apa? Guru daripada negara masing-masing. Sebab tu tak boleh wujud perpaduan kaum. Okey, last sekali soalan D. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya rakyat di negara ini tidak memperoleh pendidikan yang sewajarnya? Apa kehendak soalan? Kesan jika rakyat tak dapat pendidikan yang sewajarnya. Okey, untuk jawab soalan serupa ni, tengok dulu di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, ya, pandainya sekali lagi. Okey, jadi ambil pembuka soalan. Kesan sekiranya rakyat di negara ini tidak memperoleh pendidikan yang sewajarnya ialah kadar buta huruf yang tinggi di kalangan penduduk. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, koma. Taraf hidup rakyat menjadi rendah. Titik. Lepas kedua, ketiga, negara akan dilanda kadar kemiskinan yang tinggi. Lepas ketiga, keempat, negara akan menjadi mundur. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu ditanya, apakah perbezaan sistem pendidikan vernakular Tamil dan sistem pendidikan vernakular Cina? Apa kehendak soalan? Perbezaan sistem pendidikan Tamil dan Cina. Ada formula tak pendidikan Tamil dan Cina? Ada. Apa formulanya? Suka baca buku baru. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Perbezaan sistem pendidikan vernakular Tamil dan sistem pendidikan vernakular Cina ialah sistem pendidikan vernakular Tamil dibina oleh pengusaha ladang getah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, menggunakan sukatan pelajaran dari negara India. Ada lagi tak tentang India? Ada lagi. Pendidikan dari India ada lagi. Apa formulanya? Ingat balik. Suka baca buku baru. Suka tu sukatan dari India. Baca tu apa? Bahasa India. Buku tu apa? Buku teks dari India. Baru tu apa? Guru-guru daripada India. Okey, macam mana nak buat perbandingan dengan pendidikan vernakular Cina pula? Nak buat perbandingan menggunakan perkataan manakala. Manakala sistem pendidikan vernakular Cina pula dibina oleh pedagang dari Cina. Titik. Penanda wacana yang selalu cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua, menggunakan sukatan pelajaran dari negara Cina. Ada lagi tak tentang Cina? Pendidikan dari Cina ada lagi. Ingat balik formula. Suka baca buku baru. Baca tu apa? Bahasa Cina. Buku tu buku dari negara Cina. Baru tu adalah guru-guru daripada Cina. Okey, seterusnya kita lihat soalan B1 Roman. Terangkan perkembangan sistem pendidikan berikut sekolah vernakular Melayu. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan nak perkembangan sistem pendidikan sekolah vernakular Melayu. Okey, untuk jawab soalan ni di bahagian esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Perkembangan sistem pendidikan vernakular Melayu ialah ianya dibina hanya pada peringkat sekolah rendah sahaja. Titik. Lepas titik, penanda wacana yang cikgu ajar apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Matlamat beriti menjadikan orang Melayu sebagai petani yang melebihi bapanya. Lepas kedua, ketiga, sukatan pelajaran yang terbatas. Keempat, pelajar perempuan mula diberi pendidikan selepas tertubuhnya sekolah Melayu untuk pelajar perempuan di negeri-negeri Selat. Okey, tengok B2 Roman. B2 Roman ditanya, terangkan perkembangan sistem pendidikan berikut.
iaitu sekolah vernakular Inggeris. Ya, dia nak perkembangan sekolah vernakular Inggeris. Okey, untuk menjawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Perkembangan sistem pendidikan sekolah vernakular Inggeris ialah dibina oleh pembalik Kristian di bandar. Titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajar apa? Guna number. Jadi kedua, pelajarnya terdiri pada golongan atasan ataupun elit. Lepas kedua, ketiga, menggunakan sukatan pelajaran dari England. Keempat, sekolah Inggeris terawal dibina di negeri-negeri selat. Okey, last sekali soalan kebat dia tanya. Pada pendapat anda, pada pandangan anda, mengapakah pendidikan penting dalam menghadapi arus globalisasi? Apakah anda soalan? Mengapakah dulu? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab pendidikan penting menghadapi arus globalisasi. Okey, seperti biasa untuk jawab soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Sebab pendidikan penting dalam menghadapi arus globalisasi ialah membantu pembentukan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Contohnya dalam bidang sains dan teknologi. Uraiannya, hal ini agar dapat melahirkan masyarakat yang inovatif dan kreatif untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya, imej negara meningkat di mata dunia. Ingat soalan kebat yang cikgu ajak, mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada uraian. Uraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga, ada contoh. Dan yang keempat, ada kesannya. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi sebab kedua, dapat membentuk pemimpin yang berwibawa. Uraiannya, hal ini dapat menjamin masa depan masyarakat yang adil. Contohnya, kekayaan ekonomi dibahagi sama rata kepada semua kaum seperti bantuan prihatin nasional. Kesannya, negara menjadi aman dan harmoni. Okey, cikgu rasa sekadar itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.